Persidangan Parlimen kembali dibuka untuk tahun ini dan seruan rakyat kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang khususnya, tolong bangkit, bersuaralah, jangan senyap sunyi lagi kerana rakyat sudah tidak tahan. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang kita tahu, sidang Parlimen telah pun dibuka kembali dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah pun bertitah pada pagi tadi sebagai satu titah pembukaan sesi Parlimen pada kali ini. Dan bermula daripada besok, insya-Allah para ahli Parlimen daripada blok kerajaan dan juga pembangkang akan membahaskan titah diraja. Jadi bersempena dengan perbahasan titah diraja itu, saya dengan ini sukalah hendak mencadangkan beberapa perkara kepada MP-MP pembangkang supaya pada kali ini mereka benar-benar dapat bergerak, benar-benar dapat bersuara dan yang paling penting sekali, benar-benar dapat membawa suara rakyat. Jangan harapkan orang-orang macam saya, macam YB Viral, macam Zam Yahya, macam Sufi Kamari saja yang membawa suara rakyat. Sebab kami ini tak ada kuasa. Kami hanya mampu untuk bersuara menggunakan social media, tetapi impaknya terhadap kerajaan dan sebagainya tak sekuat mana kalau ikutkan. Sebab kami ini bukan ahli politik, kami ini bukan ahli Parlimen, kami ini bukan pimpinan politik juga untuk mana-mana bahagian sekalipun. Jadi kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang, tolong dengar video saya ini dan tolong fahamkan apa yang rakyat nak, tolong suarakan dalam Parlimen dan kalau boleh di luar Parlimen juga. Yang pertamanya, tolonglah bersuara berkenaan dengan isu ekonomi. Isu ekonomi ini kita ada dua tau. Satu berkaitan dengan dasar ekonomi negara yang sampai sekarang masih lagi bercelaru dan masih lagi tak nampak hala tuju pun. Sebab kalau tahun lepas, Rafizi Ramli mengatakan bahawa model ekonomi Natal dan NIM bakal digunakan untuk memacu ekonomi negara kita ini ke arah yang lebih baik. Tetapi, laporan daripada Jeffrey Williams, seorang ekonomis yang sangat-sangat dibangga-banggakan oleh anak-anak papa, mengatakan bahawa Natal dan NIM itu tidak membawa apa-apa impak pun. Dan kalau kita dapat lihat tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ini memang tak ada impak pun apa yang cuba diperjuangkan oleh Rafizi itu. Sebab sekarang kita tengok nilai ringgit kita makin merudum. Kemudian kita punya ekspor pun menyusut. Kita punya FDI pun bermasalah dan macam-macam lagi perkara yang menunjukkan indikasi betapa ekonomi negara kita ini sedang berjalan ke arah jalan yang salah, sedang menuju ke arah kejahanaman kalau nak ikutkan. Jadi kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang, tolong suarakan perkara ini. Tolong minta Perdana Menteri menangkap Menteri Kewangan, tolong jelaskan dengan tuntas apa sebenarnya hala tuju ekonomi yang cuba dibawa oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini. Tak cukup kalau kata, oh kita membawa hala tuju ekonomi madani. Apa itu ekonomi madani? Tidak ada sebarang kerangka pun sebenarnya. Daripada apa yang kami baca sejak tahun lepas sampai ke sekarang ini, macam tak ada hala tuju. Kita ni ibarat headless chicken tau, ayam tak berkepala. Jalan, lari sana lari sini tapi tidak ada hala tuju dan sebagainya. Dan inilah yang pelabur nampak. Ini yang para usahawan di luar sana nampak. Mereka bila nampak perkara ini, mereka tak nak melabur dekat negara kita ini. Mereka tak nak berniaga dekat sini. Mereka bertindak menjual equity dekat bursa. Ini menyebabkan kita punya ringgit makin lama makin melemah. Dan ini juga menyebabkan ekonomi kita makin lama makin berudum. Sebab mereka pun tak nak bersama-sama dengan sebuah negara yang diterajui oleh kerajaan yang memang tidak ada hala tuju. Itu anda kena tekankan. Yang kedua pasal ekonomi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mereka kena tekankan ialah betapa sekarang ini kita punya pembacaan inflasi dan sebagainya ini merupakan satu pembacaan yang salah, pembacaan yang tak betul dan tidak menggambarkan situasi benar. Ini ada kaitan dengan kos hidup, tetapi ada juga yang kita kena terangkan kat sini, di mana kalau ikutkan laporan Jabatan Perangkaan ke DOSM ke apa-apa ke, semuanya menunjukkan indikator yang tidaklah begitu cantik, tetapi cuba diolah diadun seolah-olah macam oh semuanya okey belaka dan sebagainya. Itu tak betul. Dan ahli-ahli Parlimen pembangkang kena grill benda ini. Dan manalah tempat yang lebih cantik untuk grill melainkan Parlimen. Dan sekiranya kalau Parlimen anda tak dapat peluang untuk bercakap, kita faham sangat, grill lah dekat luar Parlimen. Apa masalahnya? Grill lah dengan video-video anda. Jangan diam lagi. Rakyat mengharapkan anda untuk berbicara, untuk bangkit, untuk bersuara. Jangan duduk diam lagi masalahnya. Yang keduanya, kita minta sangat-sangat ahli-ahli Parlimen ini tolong persoalkan berkenaan dengan kos sara hidup. Yang ini lebih mencengkam rakyat sebenarnya. Hakikatnya tuan-tuan dan puan sekalian, harga barangan kita makin lama makin meningkat. Subsidi ditarik satu persatu. Segala apa bantuan yang diberikan kepada rakyat selama ini memang telah dikurangkan. Memanglah dia kata, oh kerajaan telah bagi STR, kerajaan telah menaikkan bonus untuk kaki tengah awam. Tetapi itu bersifat one off dan juga tidak menyeluruh. Tetapi yang menyeluruhnya macam
ini. Laporan telah mengatakan bahawa harga minyak masak paket bakal dinaikkan, sedang dikajikan. Pasal beras pun tak nampak batang hidung penyelesaiannya. Macam-macam lagi perkara yang akan menyesatkan rakyat dan sedang menyesatkan rakyat pun berlaku dekat negara kita ini. Tolong persoalkan, tolong grill benda ini. Jangan biarkan Armizan Ali itu duduk diam. Jangan biarkan Mak Sabu duduk diam. Pastikan mereka ini berpeluh untuk menjawab soalan-soalan anda. Saya yakin anda ada banyak sangat bahan untuk ditanyakan berbanding dengan kami. Sebab sebagai seorang ahli parlimen, anda ada akses yang lebih banyak kepada bahan-bahan sedemikian berbanding dengan kami. Tetapi kalau kami yang tak ada bahan yang terlalu besar ini pun boleh bersuara dengan lebih efektif, takkanlah anda sebagai ahli-ahli parlimen tak boleh bersuara dengan lebih efektif kot. Agaklah bang. Yang ketiganya, tolong persoalkan berkenaan dengan tata kelola. Sebab tata kelola sekarang ini nampak sangat telah diterajang, telah disepak, telah dicampakkan begitu sahaja oleh kerajaan Perpaduan Madani ini. Sebagai contoh, menggunakan duit rakyat. Duit rakyat, duit cukai ini digunakan untuk membeli jiwa kaum-kaum tertentu. Seperti baru-baru ini, kecoh tentang pemberian dana berjumlah RM300,000 untuk setiap sekolah persendirian Cina, di mana benda ini sebenarnya adalah sangat-sangat tidak patut. Sebab sekolah persendirian Cina ini merupakan sekolah T20. Cuma ada 63 buah saja di seluruh negara. Sedangkan dalam masa yang sama, sekolah-sekolah kebangsaan terutamanya dekat Sabah dan Sarawak, sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil yang berada di bawah seliaan terus oleh Kementerian Pendidikan masih lagi daif dan masih lagi laih kalau nak ikutkan. Jadinya ini merupakan satu perbuatan melanggar tata kelola yang sangat-sangat besar. Duit rakyat digunakan untuk membeli jiwa dongzong dan sebagainya. Apa cerita ni bang? Belum lagi kita cerita tentang tata kelola yang kelangkabut oleh Menteri Pelancongan yang menggunakan kuasanya pada asalnya konon-kononnya untuk memecat Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Tetapi selepas kita kecohkan, selepas kita hentam bagai narak, dia pusing pula. Dia kata, kita tak pecat sebenarnya, kita cuma turunkan pangkat. Itu pun tak boleh buat juga kalau ikutkan. Sebab apa sahaja berkaitan dengan penjawat awam ini kena dibuat oleh penjawat awam saja. Menteri tak ada kuasa nak buat semua tu kalau ikutkan. Dan nampak sangatlah tata kelola yang cuba dilakukan oleh Menteri Pelancongan ini sangat-sangat kelaut sebenarnya. Dan lagi, jangan cadangan untuk menggunakan dana-dana rakyat bagi orang kata apa, mencadangkan kampung-kampung baru Cina sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Dan ini juga kita lihat sebagai salah satu cara untuk membeli jiwa dan undi kaum-kaum tertentu, dan ini adalah satu benda yang sangat tidak bagus. Belum lagi saya cerita tuan-tuan dan puan sekalian, tindakan pihak-pihak tertentu menggunakan alasan berunding untuk mendapatkan peruntukan bagi memastikan ahli-ahli Parlimen Pembangkang melompat menyokong kerajaan yang ada pada ketika ini, tetapi dia langgar loophole akta lompat parti. Jangan keluar parti. Kalau keluar parti nanti kena kosongkan kerusi dan sebagainya. Jadi dia gunakan kelemahan pada akta lompat parti itu untuk membeli ahli-ahli Parlimen Pembangkang ini untuk menyokong kerajaan, dan benda ini telah disuarakan juga oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Videonya telah saya kongsikan pun semalam. Ini semua tata kelola yang telah dilanggar kau-kau oleh kerajaan pada ketika ini, dan ahli-ahli Parlimen Pembangkang tolong persoalkan benda ini. Yang keempat, tolong jugalah ahli-ahli Parlimen Pembangkang suarakan berkenaan dengan hak kebebasan bersuara seperti mana yang telah dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan kepada kita semua, kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang hendak melakukan check and balance kepada kerajaan. Sebab sekarang ini kita lihat begitu banyak sekali intimidasi yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini secara langsung ataupun tidak langsung terhadap mereka yang bersuara ke atas kerajaan. Saya telah mendapat berita bos jebat mantan orang UMNO, orang kuat UMNO Negeri Sembilan yang kini bergerak di bawah pembela tanah air ataupun peta telah dipanggil oleh LHDN. Konon-kononnya tolong isytiharkan harta anda yang tak pernah diisytiharkan sejak tahun 2018 dan sebagainya. Kita juga tahu akaun TikTok YB Viral dalam tempoh seminggu 3 buah telah di-ban, 3 buah telah dikekang daripada ditonton dekat Malaysia ini. Bermula dengan akaun 05 tukar 06, 06 tukar 07, 07 tukar 08. Ini semua merupakan satu cara untuk menutup suara rakyat daripada mengkritik mereka. Sedangkan pada ketika dahulu, mereka ini ketika menjadi pembangkang sangat-sangat lantang memperjuangkan kebebasan bersuara. Tetapi ketika ini, di saat mereka menjadi kerajaan, nampak gayanya mereka ini jauh lebih kuku besi berbanding dengan kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Bahkan mereka ini sebenarnya telah melanggar segala prinsip yang mereka perjuangkan selama ini. Tolong persoalkan benda ini wahai ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Tolong pertikaikan perkara ini sebab anda ada kuasa. At least dalam parlimen
anda ada imuniti. Tolong gunakan. Imuniti itu bermaksud anda tidak boleh disentuh oleh mana-mana mahkamah walaupun anda bersuara macam mana sekalipun dalam parlimen, sebab hak anda untuk bersuara dalam parlimen telah dilindungi oleh perlembagaan. Macam kami ini tidak ada apa-apa perlembagaan yang lindungi kami melainkan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang boleh saja dimanipulasi dan juga boleh di-override atas alasan-alasan yang karut-marut. Dan yang kelima, tolong persoalkan berkenaan dengan projek-projek mega yang bakal dijalankan atau diteruskan semula oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini, yang kita tahu impaknya adalah sangat-sangat tidak bagus untuk rakyat negara kita ini sekarang dan juga pada masa akan datang. Yang pertama berkenaan dengan projek ECRL yang dikatakan akan meranduk rumah-rumah penduduk dekat sekitar Gombak dan juga beberapa kawasan dekat Selangor, di mana benda ini memang sangat-sangat besar impaknya kepada penduduk-penduduk Gombak secara khususnya. Mereka telah pun memfailkan instruksi untuk menghalang pembinaan ECRL ini sehinggalah perbincangan berkenaan dengannya dapat diselesaikan dengan kemenangan berpihak kepada para penduduk itu. Tak kisahlah nak buat ECRL, tetapi janganlah jajarkan ke rumah mereka. Ikut saja laluan asal yang tak kena dekat rumah penduduk dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita dapat lihat kerajaan Negeri Selangor macam diam je. Amiruddin siap kata apa? Orang luar telah menghasut penduduk untuk menentang ECRL. Sekarang ini kita minta ahli-ahli Parlimen Pembangkang tolong suarakan dekat kerajaan pusat, tolong suarakan dalam parlimen, tolong kaji balik laluan ECRL ini, jajarkan ke tempat lain, ikutlah plan asal, apa masalah? Dan yang keduanya berkenaan dengan projek HSR, iaitu High Speed Railway yang dikatakan bakal menelan belanja lebih kurang 120 bilion ringgit. Pada asalnya projek ini projek Najib, tetapi dibatalkan ketika era 22 bulan, ketika era Muhyiddin tak sempat nak buat balik disebabkan oleh Covid dan sebagainya, dan sekarang Kerajaan Perpaduan Madani dikhabarkan hendak meneruskan kembali projek ini. Tengok-tengok, projek ini yang sepatutnya merupakan projek kerajaan, projek government kalau ikutkan projek awam, hendak diserahkan 100% kepada swasta. Bayangkan 120 bilion diserahkan kepada swasta yang sah-sah akan buat loan. Loan pula bukannya murah demi interest kalau swasta, dalam 6-7% tak lari. Dan kemudian kalau kita nak buat kira-kira pun, kutipan tiket untuk HSR ini sebulan pun hanya mampu untuk cover interest sahaja, kalau dia dapat cover. Di mana benda ini akan mengakibatkan kerajaan pada masa akan datang akan bail out projek ini kalau ikutkan, dan akan menyusahkan rakyat lagi pada masa-masa yang akan datang. Mungkin banyak lagi subsidi terpaksa dipotong, mungkin banyak lagi bantuan yang terpaksa ditarik semata-mata untuk cover balik apa yang kerajaan cuba untuk bail out HSR ini sebenarnya, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah pada masa akan datang dan masa terdekat ini, saya akan cuba untuk buat video dengan jelas menceritakan tentang mengapakah projek HSR ini tidak wajar diteruskan dalam keadaan ekonomi kita yang tengah teruk pada ketika ini. Tolong ahli-ahli Parlimen Pembangkang suarakan berkenaan dengan projek-projek mega ini. Tolong suarakan, sebab sekarang kerajaan selalu mengadu hutang banyaklah, hutang itulah, hutang ini sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tengah dan bakal buat tindakan-tindakan yang akan menyusahkan negara kita ini pada masa yang akan datang. Katakanlah PRU yang ke-16 mereka kalah, digantikan dengan kerajaan lain. Kerajaan lain terpaksa menanggung najis yang mereka telah tinggalkan pada ketika ini. Takkanlah rakyat menanggung kesengsaraan akibat daripada kesalahan judgement yang mereka lakukan pada ketika ini. Tak patut macam tu, betul tak? Tolong bersuara wahai ahli parlimen kerajaan. Tolong bersuara dengan segala imuniti yang anda ada sebelum nasi berubah menjadi bubur. Ini mungkin pandangan peribadi saya, tetapi saya harus suarakan juga. Sekarang ini kita semua tahu, Perikatan Nasional ada meletakkan setiap ahli parlimen itu portfolio yang mereka akan shadow. Macam contohnya Dr. Radhi Jidin akan shadow Menteri Kewangan. Sebagai contohnya, Datuk Tauhidin Hassan akan shadow untuk bahagian undang-undang. Macam Insinyur Khairil Nizam Khairuddin akan shadow untuk Kementerian Pengangkutan. Jadi kepada mereka yang duk shadow-shadow ini, tolong gunakan kekuatan anda untuk shadow kementerian masing-masing dengan baik. Janganlah semua benda hadapkan kepada kami. Janganlah semua benda minta kami bersuara. Janganlah semua benda untuk minta kami bercakap. Sebab sekarang ini, saya cakap terus terang, rakyat sudah tidak meletakkan keyakinan kepada ahli-ahli parlimen ini untuk bersuara bagi pihak mereka. Rakyat lagi nampak orang macam kami, macam saya, Wabi Viral, Sufi Kamari, Zam Yahya, Iqman Ibrahim, Cikgu Ubat, Bos Jebat, dan macam-macam lagi. Orang seperti Gomo, seperti Salim. Rakyat nampak orang-orang seperti ini untuk bersuara sebab mereka sudah
sudah tidak yakin lagi dengan ahli-ahli parlimen yang sedia ada. Dan kita tak nak perkara itu. Kita masih lagi mahu meminta agar rakyat tengok kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Biar mereka yang bersuara. Sebab anda kata kalau rakyat tak percayakan lagi ahli-ahli parlimen pembangkang dan meletakkan kepercayaan kepada kami, baik kami sahaja jadi ahli parlimen pembangkang. Baik kami sahaja dapat elok 16,000 sebulan itu. Baik kami sahaja dapat segala privilege sebagai ahli parlimen. So that kami boleh bersuara mengikut satu saluran yang kerajaan tak boleh nak sentuh kami. Masalahnya anda ada saluran tersebut, tapi anda tak nak guna. Anda duduk diam. Anda duduk main telur. Apa cerita sekarang ni masalahnya? Dan yang paling penting sekali, tolong address tentang apa yang telah dikatakan, dikhabarkan, sosek-sosek yang berlaku. Konon-kononnya ada MP-MP pembangkang yang nak sign confidence and supply agreement untuk menyokong motion-motion yang dibawa oleh kerajaan atas alasan untuk mendapatkan peruntukan. Tolong address benda ini betul-betul. Pastikan perkara ini tidak berlaku. Jangan benarkan walaupun seketul ahli parlimen pembangkang untuk sign CSA ini. Sebab ini merupakan pelanggaran mandat rakyat, pelanggaran amanah rakyat secara terang-terangan. Dan sekiranya kalau anda nak buat lagi tebuk-tebuk atap dan sebagainya, saya nasihatkan jangan buat macam langkah Dubai or whatsoever lah. Sebab sekarang ini Duli Yang Maha Mulia Agong pun telah bertitah baginda tidak akan melayan sebarang perbuatan yang akan menggugat kestabilan negara. Maksudnya sekarang ini kalau anda nak buat benda belakang-belakang macam itu dah tak boleh dah. So gunakan undi tak percaya dekat parlimen. Jalankan undi tak percaya itu secara rasmi dekat parlimen. Yang itu Agong pun tak boleh sentuh sebab benda ini adalah di bawah perlembagaan. Jadinya kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, ayat mudah saya rangkumkan. Pada kali ini, tolonglah bangkit, tolonglah bangun, tolonglah bersuara dengan jitu. Sebab sekarang ini rakyat bergantung harap kepada anda untuk bersuara bagi pihak mereka. Tetapi seandainya kalau anda pun tak boleh nak bersuara, ataupun anda mungkin bak kata viral telah tidur sekata sebantal dengan kerajaan yang ada pada ketika ini ke belakang-belakang dan sebagainya, cakap terus terang, jangan sampai rakyat yang mengundi anda selama ini, yang mengharapkan anda untuk bersuara, datang jumpa anda seorang demi seorang dan bertanyakan soalan ini. Masa itu padan dengan muka anda, biar anda pulang ke rahmatullah dengan aman daripada hidup menyusahkan orang. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?